Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Alfoy. Wa kaifa halukum? Hari ini kita berjumpa untuk kelas pendidikan Islam tahun 6 bersama Ustazah. Kita bersedia semua untuk PDPR hari ini? Okey, kita kan tengok apa tajuk kita pada hari ini. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah Ulum Syariah bidang ibadah. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 115. Okey, slide yang Ustazah sediakan ni memang adalah dia punya poin-poin dan nota di dalam buku teks. Jadi nanti bila nak buat latihan, awak boleh rujuk buku teks muka surat 115. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah puasa pada bulan Ramadan. Puasa banyak puasa. Tapi hari ini kita fokus kepada puasa pada bulan Ramadan. Okey, tak lama lagi pun kita akan sampai kepada bulan Ramadan, insya-Allah. Okey, apakah erti puasa? Pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Okey, perkara yang membatalkan puasa kita akan tengok nanti bukan setakat makan dan minum. Banyak lagi perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Okey, seterusnya hukum puasa. Hukum puasa adalah wajib kepada yang cukup syarat. Nanti kita tengok syarat puasa. Kita tengok diri kita ni dah cukup syarat ke belum untuk berpuasa. Siapa yang dah cukup syarat, hukum dia wajib. Okey, bilakah puasa mula disyariatkan? Okey, puasa mula disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Hijrah ke mana tu? Kisah tu dalam sirah Nabi Muhammad SAW, hijrah ke Madinah. Okey, hari pertama, tahun pertama hijrah, Rasulullah sampai ke Madinah dan puasa disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Seterusnya, dalil nakli kewajipan puasa. Kat mana dapat dalil kewajipan puasa ni lah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Jelas kat situ perkataan kutiba alaikumus siyam, kamu diwajibkan berpuasa. Okey, seterusnya rukun puasa. Yang pertama, niat. Apa sahaja ibadat yang kita lakukan mestilah ada niat. Begitu juga dalam puasa. Hendaklah dilakukan pada malam hari sehingga sebelum terbit fajar. Sebelum awak sahur tu awak kena berniat puasa. Seelok-eloknya di malam hari lah supaya awak tidak lupa. Apakah niat dia? Nawaitu sauma ghadin an ada ifardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita flashback balik sebab tak lama lagi nak bulan puasa. Okey, rukun yang kedua, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa tu kita akan tengok nanti. Okey, seterusnya syarat wajib puasa. Yang pertama mestilah Islam. Kita semua insya-Allah beragama Islam, kita wajib berpuasa. Yang kedua berakal. Apa maksud akal? Kita tidak gila. Kita maksudnya kita normal lah, kita boleh berfikir dengan waras. Yang ketiga baligh. Bila diwajibkan puasa? Bila dah baligh. Kalau perempuan tu didatangi haid dan kalau lelaki dah keluar air mani, itu adalah baligh. Okey, macam mana kalau belum baligh? Awak disarankan untuk berlatih puasa. Okey, dan yang keempat, mampu berpuasa, maksudnya tidak sakit, tidak uzur, adalah syarat-syarat dia nanti. Musafir pun boleh dikategorikan dikategorikan sebagai tidak mampu. Kalau awak bermusafir jauh, awak boleh tidak berpuasa. Okey, seterusnya syarat sah puasa. Yang pertama Islam. Islam, awak mestilah Islam. Samalah tadi dengan syarat wajib.
Syarat sah pun Islam juga. Yang kedua, mumayyiz. Apa maksud mumayyiz? Okey, mumayyiz ni kanak-kanak kebiasaannya berumur 7 tahun, 6 tahun bolehlah, 7 tahun ke atas yang dapat membezakan antara baik dan buruk. Dia dapat bezakan benda tu baik, benda tu buruk. Itu adalah mumayyiz. Okey, yang ketiga berakal. Maka syarat wajib juga tadi mestilah waras. Maksudnya awak tidak bukan gila lah. Okey, yang keempat suci daripada haid, nifas dan wiladah. Okey, ni perempuan-perempuan yang haid, nifas dan wiladah dikecualikan untuk berpuasa. Okey. Seterusnya, hikmah puasa. Hikmah puasa dari segi rohani. Apa maksud rohani? Dalaman kita, daripada jiwa kita, hati kita. Okey, yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan memperbanyakkan amal ibadah. Kita nak itu menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah dengan ibadat kita lah. Okey, yang kedua memupuk sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik, yang terpuji seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Yang ketiga dapat merasai penderitaan orang yang tiada makanan. Maksudnya kita faham apa rasanya kebuluran, apa rasanya tidak ada makan dan minum. Okey, seterusnya hikmah puasa jasmani daripada segi fizikal kita pula macam mana? Yang pertama dapat mendisiplinkan diri dengan mematuhi adab ketika berpuasa. Berpuasa ni ada adab dia. Dengan adab lah kita dapat berdisiplin. Okey, yang kedua mendidik diri mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan Allah. Larangan yang pertama iaitu makan dan minum. Itu adalah cara kita mengawal hawa nafsu. Itu paling penting makan dan minum. Okey, benda-benda yang tak baik. Okey, dalam bulan Ramadan inilah kita didik diri kita. Yang ketiga, merehatkan sistem pencernaan badan, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah. Kalau sebelum ni makan apa saja kita nak makan, kita makan. Bulan puasa lah kita rehatkan sistem pencernaan perut kita. Kita boleh diet sekali, kurangkan lemak badan. Okey, sunat puasa. Apakah sunat-sunat puasa? Bersahur. Sunat puasa sunat yang sangat dituntut. Dapat pahala bersahur ni, mentakhirkan sahur, melewatkan sahur. Okey, menyegerakan berbuka. Dengar je azan, terus berbuka puasa. Bacalah doa dulu. Kemudian berdoa sebelum berbuka. Ni saya cakap tadi. Dan disunatkan berbuka dengan rotab atau tamar. Buah apa tu? Buah kurma. Okey, perkara yang membatalkan puasa. Apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini memang perkara yang membatalkan puasa lah. Kalau awak tak sengaja, tak apa, dimaafkan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ini faham Yang ketiga, haid, nifas dan wiladah. Okey, perempuan dalam haid, nifas dan wiladah tidak boleh puasa Kalau tiba-tiba awak berpuasa, awak didatangi haid, kena buka puasa. Puasa awak terbatal dan perlu diganti semula. Kemudian gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Tiba-tiba awak gila. Ada ke? Tak boleh Gila tu memang dah tak boleh puasa lah. Kita ingat tadi syarat wajib mestilah berakal. Orang gila adalah tidak berakal. Okey, mabuk. Pengsan, awak pitam pengsan, itu bukalah puasa. Memang tak boleh puasa, memang batal puasa Okey, yang keempat, yang seterusnya mengeluarkan air mani dengan sengaja. Untuk lelaki ni. Macam mana nak keluar air mani dengan sengaja tu? Kadang-kadang awak tengok benda bukan-bukan, misalnya cakap terus terang dah tahun 6 tengok benda bukan-bukan, video bukan-bukan, video porno yang tak baik tu, keluar air mani dengan sengaja memang membatalkan puasa. Berdosa Okey, seterusnya memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Misalnya kalau korek hidung sikit-sikit kat luar-luar tu, bersihkan hidung tu. Itu tidak mengapa. Ini kita akan bincang lagi lah. Tapi kalau masuk sampai seronoknya sedap ni, itu memang batal puasa. Melakukan jima' pada siang hari. Apa maksud jima'? Ini perhubungan suami dan isteri. Berlaku pada siang hari
batal puasa dan murtad. Bila terkeluar daripada Islam, memang batal puasa. Itu sahaja untuk hari ini. Jadi hari ini latihan modul yang Ustazah bekalkan tu awak tolong buatlah. Okey, ada satu soalan iaitu tuliskan hari-hari yang diharamkan berpuasa. Ini adalah kebat. Tak apa kebat lah sebenarnya. Okey, tak ada dalam buku, tak ada dalam slide Ustazah. Awak boleh tanya parent awak, ibu bapa awak kalau awak tahu hari-hari membatalkan, hari-hari yang tidak boleh puasa, hari-hari yang diharamkan puasa tu awak boleh tulis ataupun untuk mendapat jawapan yang cepat awak boleh cari di carian Google. Type tulis hari-hari yang diharamkan berpuasa. Ada hari-hari yang diharamkan puasa ini sebagai selitan lah. Tak ada dalam buku teks, tak ada dalam slide Ustazah. Awak cari. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kelas. Jumpa lagi.